يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Barisan Ahli-Ahli Jawatan Kuasa, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, tetamu-tetamu Allah di surau Taman Wakaf ini. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganugerahkan, yakni menghadiahkan syafaat kepada kita di akhirat kelak insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam ini, pada hari yang ke-23 di dalam Ramadan, malam yang ke-24. Bermakna Ramadan sudah tidak lama lagi hendak berangkat meninggalkan kita. Tidak kurang daripada seminggu daripada sekarang, Ramadan akan mengucapkan sayonara, selamat tinggal kepada kita. Mudah-mudahan Ramadan meninggalkan kita dalam keadaan kita bertakwa, insya-Allah. Itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman-Nya di dalam Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan, difardukan ke atas kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang, yakni kaum yang terdahulu ke atas kamu, mereka juga difardukan juga berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu memperolehi ketakwaan. Tuan-tuan dan puan muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Ramadan ni juga kita bukan hanya sekadar dituntut untuk kefarduan puasa di siang hari, namun Allah Subhanahu wa taala juga mengharapkan daripada kita amal ibadah yang berbentuk sunnah. Di antaranya mendirikan malam-malam Ramadan dengan solat-solat sunnah. Hal ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, bahwasanya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau kama qala. Hadis sahih rawahu Imam Bukhari wal Muslim, muttafaqun alaih. Yang maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendirikan malam pada bulan Ramadan, yakni dengan amalan-amalan salat sunnat, imanan wahtisaba, dengan penuh keimanan dan mengharapkan keampunan daripada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan segala dosa-dosanya yang lalu. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, disepakati oleh kedua-dua imam. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
menyebutkan tentang mendirikan dan menghidupkan malam-malam Ramadan, kita sinonim dengan amalan bertarawih. Kita juga tidak berasa janggal dengan amalan qiyamul lail. Amalan bertarawih sama ada secara 8 rakaat maupun 20 rakaat. Sama ada di rumah, di surau, di masjid, di musalla, ataupun mana-mana tempat yang kita jadikan sebagai tempat ibadah. Sama ada dalam ruang office kita ke, dalam ruang perniagaan kita ke, dengan niat untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, ingatlah bahawasanya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Begitu juga dengan hal qiyamul lail yang tidak asing bagi kita, terutamanya 10 terakhir di dalam Ramadan Al-Mubarak ini. Di dalam Ramadan Al-Mubarak ini, 10 malam yang terakhir, seperti mana sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi menghidupkan 10 malam terakhir untuk mencari Lailatul Qadar. Jadi apa yang kita dah buat pada hari ini adalah mengikuti sunnah Nabi. Kalau ada orang tanya, pasal apa 10 malam terakhir kita memperhebat dan mempergiatkan lagi amalan solat-solat sunat pada waktu malam? Kerana ini adalah sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam Ramadan, baginda bertarawih. Kalau dalam riwayat kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda banyak bertarawih secara persendirian dan dilakukan secara berjemaah hanya beberapa ketika saja, yakni bukan setiap malam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih menyatakan baginda mendirikan dengan 8 rakaat dan baginda juga mendirikan dengan 20 rakaat. Jadi dalam hal ni bila kata baginda sallallahu alaihi wasallam dirikan dengan kedua-dua rakaat, yakni 8 pun baginda buat, 20 pun baginda buat, maka dalam hal ini kita tidak perlu lagi menimbulkan isu sama ada masjid ini buat 8, surau ini buat 20, tempat sana buat 8, tempat sini buat 20. Itu bukan persoalan utamanya. Persoalan dia ialah mendirikan malam-malam Ramadan dengan amal ibadah. Sebab apa kita sebut perkara ini? Sebab pada hari ini kita lihat sudah menjadi trend orang memilih mendirikan solat tarawih terutamanya di tempat-tempat tertentu yang dia ketahui tempat itu adalah tarawih yang pantas, tarawih yang ekspres, tarawih yang laju dengan bilangan rakaat yang tertentu. Ada tempat dia buat 8 rakaat dengan bacaan yang agak panjang. Ada tempat dia buat tarawih 20 rakaat dengan bacaan yang pendek. Ada tempat dia buat tarawih 8 dengan bacaan yang pendek dan pantas. Dan ada tempat juga buat tarawih 20 dengan bacaan pendek dan pantas. Maka dalam hal ini ada 4 situasi yang mana masyarakat hari ini dia jadi trend, dia akan memilih yang mana memudahkan diri dia, yang mana membuatkan diri dia rasa selesa dengan keadaan-keadaan itu. Sebenarnya keadaan itu tidaklah salah, yakni tak salah untuk kita memilih. Namun ingatlah bahawasanya dalam hal solat-solat sunat, terutamanya tarawih, sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat sunat tarawih umpamanya dan juga solat-solat sunat yang lain dalam bulan Ramadan ini dengan bacaan yang agak panjang. Sebab hari ini ada orang dia terpersona, dia tertarik dengan poster-poster yang diedar berleluasa dalam Facebook, dalam WhatsApp. Malah ada, saya tak mau sebut, dalam Pulau Pinang
Satu tempat dia buat poster WhatsApp, dia tulis Tarawih Express. Dia guna perkataan express. Kalau duduk belah-belah Pinang, orang belah Pinang dah tahu dah. Satu tempat, satu masjid di belah Tanjung sana, tarawih dia laju. Dan tahun ini dia muncul satu tempat lagi yang tak jauh daripada tempat tu juga, dia buat poster Tarawih Express. Ini hal yang berlaku pada hari ini. Tarawih Express itu rupanya rakaat dia 8 dengan bacaan yang sangat pendek dan ringkas dan pergerakan yang laju. Pada mulanya masyarakat menjadi kagum sehingga benda ini tular, viral. Malah kita pula melihat ada beberapa laporan-laporan daripada negara seberang sana melakukan perkara yang sama, malah lebih laju lagi. Kita menjadi terhibur. Kenapa terhibur? Kerana kalau kita faham ini adalah ibadah yang bernama solat, apakah tujuannya kita hendak memperlajukan pergerakan dan meringkaskan solat itu? Sekiranya orang itu faham bahawasanya solat itu adalah ibadah, ta'abbud ilallah, menyembah, mengabdikan diri kepada Allah, dia akan faham bahawasanya ini bukan perkara yang main-main, yang boleh dibuat secara laju, secara berterabur, sehingga tidak menyempurnakan ta'maninah yang berkaitan. Walaupun benda ini bagi kita agak menarik, agak viral, mempersonakan, tetapi diharapkan ini tidak menjadi trend yang berpanjangan yang diikuti pula oleh pihak-pihak yang lain. Kerana ini adalah fenomena yang kurang baik pada zaman ini. Mungkin pada pendapat tuan-tuan ini adalah baik segelintir daripada orang kita. Kadang-kadang dia kata bagus. Sebab apa? Sebab dia kata Nabi Muhammad pernah menegur sahabat, jangan membaca panjang di dalam solat, kerana adalah orang yang uzur, kanak-kanak dan bayi yang masih kecil. Rupa-rupanya orang yang menyatakan itu pun tersalah. Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih menegur sahabat nama dia Muaz bin Jabal dengan berkata kepada Muaz, wahai Muaz, janganlah engkau memanjangkan bacaan di dalam solatmu, kerana di dalam solat itu ada orang tua yang uzur, ada kanak-kanak dan juga bayi. Bila dilihat tafsiran hadis itu, rupanya Baginda sallallahu alaihi wasallam menegur Muaz yang menjadi imam pada solat fardu. Namun berbeza pada solat sunat. Baginda sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan di dalam solat sunat baginda, terutamanya di dalam Ramadan al-Mubarak. Hal ini direkodkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat yang sahih, riwayat Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, Musnad Ahmad. Seorang sahabat Nabi nama dia Huzaifah, Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, mengatakan bahawasanya pada suatu malam kami solat malam, yakni pada bulan Ramadan, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda selepas membaca surah Al-Fatihah, baginda membaca surah Al-Baqarah sehingga habis. Kemudian aku menyangka bahawa baginda akan rokok, namun baginda meneruskan dengan membaca surah Ali Imran sehingga habis. Kemudian kata Huzaifah, aku menyangkakan baginda akan rokok, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam meneruskan dengan membaca surah An-Nisa sehingga habis. Dan barulah baginda rokok untuk rakaat yang pertama. Ini disampaikan oleh Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Nak cerita kata Huzaifah bagi tahu Nabi membaca 3 surah dalam satu rakaat. 3 surah ini hampir menyamai 5 juzuk. Yang kalau hari ini kita lakukan sama ada di surau ini ataupun di mana-mana masjid dalam Pulau Pinang, maka akan gempar dan viral juga.
menjadikan tarawih yang paling panjang mungkin di dalam negeri Pulau Pinang. Malah pujian daripada masyarakat mungkin hanya 10%, 90% lagi datangnya segala umpatan, cacian dan makian. Kemungkinan. Kerana apa? Kerana masyarakat segelintir daripadanya tidak faham. Rupa-rupanya baginda sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan di dalam solat sunat pada malam Ramadan kerana beberapa sebab. Yang pertama, Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka untuk meraihkan Ramadan sebagai bulan Al-Quran, baginda memperbanyakkan bacaan Al-Quran, terutamanya di dalam solat malam baginda. Yang kedua, solat sunat itu tidak wajib dilakukan dalam keadaan qiyam, yakni berdiri. Sekiranya tuan-tuan hadir ke satu tempat yang imamnya membacakan surah yang panjang di dalam tarawih, walaupun tuan-tuan seorang yang sihat, yang bertubuh sadu, boleh berdiri lama, tetapi dalam hal solat tarawih tu imam baca panjang sikit, tuan-tuan dibenarkan solat dalam keadaan duduk. Nak duduk atas kerusi pun tak apa, nak duduk terus di bawah pun tak apa. Dan solat sunat ini juga boleh dilakukan dalam keadaan mengiring. Ni bukan cerita lawak. Tuan-tuan kalau pernah masuk pondok, madrasah, mereka kadang-kadang akan khatam Quran dalam solat malam. Hal ini diceritakan oleh rakan-rakan saya yang mana lepasan-lepasan daripada madrasah. Mereka akan khatam kadang-kadang tak sampai 30 Ramadan. Malam 25 khatam dah. Antaranya mereka solat dalam keadaan awal mereka berdiri sampai rakaat tertentu, mungkin rakaat yang ke-8, mereka akan mula duduk pula. Berbalance, berbaki daripada rakaat-rakaat yang akhir. Mereka buat 20 rakaat. Ada yang sampai lengup, mereka mengiring, duduk pun ada. Tapi jangan duduk lena. Sebab itu bukan menjadi kebiasaan bagi kita sebagai orang awam. Nak habaq kata ruksah, keringanan untuk mendirikan solat tarawih ini tidak hanya tertakluk untuk kita berdiri. Kalaulah ada tempat yang kita hadir, imamnya membaca panjang, jangan kita duk komplain, duk pergi cerita ke orang kata tu imam tak reti, Nabi pesan dah kat sahabat kata jangan panjang dalam bacaan, tapi tu imam tu dia tak reti kot. Rupanya yang tak reti tu kita. Sebab solat fardu wajib didirikan dalam keadaan berdiri betul, qiyam, sekiranya tidak ada keuzuran. Tapi kalau solat sunat, walaupun kita sihat tubuh badan, terpulang kepada tuan-tuan, nak berdiri pun boleh, nak duduk pun boleh. Macam ni, sagi 4 rakaat terakhir, dia kata tu imam malam ni pun lebih kurang macam nak panjang juga. Pasal apa? Pasal 1 rakaat setengah muka, dia rasa macam nak duduk. Tidak ada halangan. Dia kata nak duduk tapi malu kat kawan sebelah, biar pergi kat dia, duduk saja. Sebab solat sunat, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan bersama Rasulullah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan mengiring. Mengiring ni tak digalakkan lah untuk kita. Takut dia lena, ataupun dia terlupa, kata dia tengah duduk sembahyang, WhatsApp bunyi, dia duduk pergi tengok pula, duduk pergi reply, dia tahu aku duduk sembahyang rupanya. Tak boleh, jangan dah buat. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan pada malam ni yang boleh saya sebut sikit lagi, hampir 15 minit. Yang pertama, marilah kita menghabiskan malam-malam Ramadan dengan memperbanyakkan, menghidupkan dengan amalan solat-solat sunat, tarawih, qiyamul lail, dan juga dengan bacaan-bacaan Al-Quran, i'tikaf, berzikir dan sebagainya. Yang kedua, marilah kita renung semula tentang solat tarawih yang kita dirikan, sama ada di sini ataupun di mana-mana sekalipun. Pilihlah tempat yang tidak mengejar tentang ekspres. Kerana bimbang, mungkin imam itu ia menyempurnakan tamakninah tetapi belum tentu bagi makmumnya. Ada orang yang kita perhati dalam hal tarawih laju ni tak sempat menyempurnakan
pergerakan tamakninahnya yang menyebabkan solatnya tidak sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggelar orang yang tidak menyempurnakan rukun-rukun di dalam solat, tidak ada tamakninah, sebagai pencuri dalam sembahyang. Jadi jangan mencuri dalam sembahyang. Orang dulu-dulu dia sebut sembahyang patuk ayam. Tahu patuk ayam? Sujud dahi tak sempurna, kena sejadah lagi dah naik dah. Jadi kita tidak mahu keadaan ni seperti ini berlaku. Kita sanggup berdiri lama, beratok panjang dalam Ramadan di bazar. Kita sanggup beratok lama, berdiri lama, beratok panjang di nasi kandang tertentu, tak mau sebut nama. Mula dari 11 malam sampai 4 pagi. Ada orang dia bawa siap kerusi yang ada tongkat 2-in-1 tu. Kita kata, "Hai, sejak bila pula duk sakit kaki?" "Dak," dia kata, "pinjam hak pak dia punya." Pak mat balik sembahyang tarawih dia pinjam. Pasal apa? Lengah duduk dia nak buka lah. Tahu yang tongkat yang ada kerusi sekali 2-in-1 tu. Rupanya kerana apa? Lengah sebab beratok nak makan nasi kandang untuk bersahur. Orang kita dalam hal tu dia tak ada banyak korek. Orang Pulau Pinang ada. Tak ada banyak komplain. Dia sanggup berdiri 2 jam, 3 jam, 4 jam untuk hal-hal yang memuaskan nafsu dia. Tapi dalam hal berdiri, untuk mendirikan solat, imam baca panjang sikit, habis tu dia cana kata. Dia kata tu imam tak reti, tak pernah dengar hadis Nabi, Nabi tegur. Yang hak tukang dengar pun hangguk lah, hangguk pasal tak reti sama. Maka yang tak reti itu adalah orang yang tidak faham bahawasanya solat sunat itu baginda memanjangkan bacaan. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.